kaedah fiqh yang menentukan satu ibadah itu sah ataupun tidak merujuk kepada syarat dan juga rukun. Syarat selesai, rukun selesai. Ulama syarah antaranya mazhab Syafi'i. Mereka syarah tuan-tuan, rukun dan juga syarat menentukan ibadah tersebut sah ataupun tidak. Kalau selesai dua benda ni maka selesai sah. Tetapi perkataan sah dan diterima itu adalah perkataan yang berbeza. Memang sah tetapi diterima ataupun tidak oleh Allah belum tentu lagi. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita meletakkan pengharapan yang tinggi. Sebab tu Nabi tuan-tuan dalam hadis dia ada sebut, ada daripada kalangan umatku mereka ini berpuasa bila datangnya bulan Ramadan, tetapi apa yang mereka dapat daripada puasa hanyalah sekadar detik dahaga dan juga lapar semata-mata. Di sisi Allah tak ada nilai, kata Nabi. Ada daripada kalangan umatku, kata Nabi, mereka bersembahyang bila datangnya waktu sembahyang, tetapi sembahyang mereka, kata Nabi, hanya dapat letih, rokok dan sujud semata-mata. Bahkan tuan-tuan, ada juga daripada hadis Nabi yang Nabi sebut kepada kita, ada sebahagian daripada umatku mereka bersembahyang, tetapi selagi mana mereka sembahyang, selagi itulah diri mereka semakin lama semakin jauh dengan Allah. Tuan-tuan, apa tujuan dan matlamat kita solat, kita sembahyang, kita beribadah? Kata ulama salah satunya tujuan kita mestilah tuan-tuan kita nak dekatkan diri kita dengan Allah. Rupanya Nabi ada sebut tuan-tuan, orang yang beribadah, orang yang sembahyang ni ada daripada kalangan umatku lagi mereka sembahyang lagi jauh diri mereka dengan Allah. Sebab apa tuan-tuan? Kata ulama, antaranya ulama akidah, ketika mana mensyaratkan kaedah fiqh tuan-tuan, mereka mengatakan tuan-tuan, kamu belajar fiqh, kamu boleh tahu kaedah-kaedah untuk kamu beribadah. Contoh nak sembahyang, kita belajar cara, metodologi, uslub, bagaimana kaedah kita nak dirikan sembahyang, itu semua kita belajar daripada ilmu fiqh. Tetapi kata ulama, apa tujuan kamu nak sembahyang itu, kamu akan dapat tujuannya daripada ilmu akidah. Sebab tu ulama syarah tuan-tuan di dalam ibadah solat ini sendiri, bahkan ibadah-ibadah yang lain, terkandungnya tuan-tuan tahmid, pujian kepada Allah. Bahkan bukan sekadar adanya pujian dalam semua ibadah yang kita buat, bahkan terkandungnya janji kita dengan Allah Ta'ala. Setiap ibadah yang kita buat ada janji ikrar kita dengan Allah. Termasuklah ibadah sembahyang yang kita buat hari-hari, satu hari 5 waktu, satu hari 5 waktu. Setiap kali kita beribadah tu tuan-tuan, adanya tahmid pujian kepada Allah, dan adanya tuan-tuan kita punya perjanjian dengan Allah. Bayangkan tuan-tuan, setiap kali kita mendirikan sembahyang, bahkan kata ulama mazhab Syafi'i, bukan kata setiap sembahyang, bahkan setiap kamu berdiri di dalam rakaat kamu, adanya ungkapan janji kamu dengan Allah Ta'ala. Pada ayat mana? Kata ulama, ketika mana kamu berdiri dalam rakaat kamu menyebut pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sesungguhnya kalimah ini, kata ulama, inilah kalimah janji yang cukup kuat di antara hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita berjanji? Ulama akidah syarah ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sesungguhnya wahai Allah, kepada kamulah wahai Allah kami berjanji untuk mengabdikan diri ini. Kepada kamulah wahai Allah kami berjanji untuk menyembahkan diri ini, akurkan diri ini, taatkan diri ini, abdikan diri ini. Dan kepada kamu juga wahai Allah kami berjanji untuk meletakkan kebergantungan dan pertolongan hanya kepada kamu wahai Allah. Yang ini ayat perjanjian, kata ulama. Sebab tu tuan-tuan, kenapa Nabi sebut dalam hadis, ada sebahagian daripada umatku bila mereka sembahyang, diri mereka semakin lama semakin jauh dengan Allah. Kita ingat bila kita beribadah, kita dirikan sembahyang, kita berpuasa, diri kita semakin lama semakin akrab dekat dengan Allah. Rupanya Nabi kata ada sebahagian daripada umatku, selagi mana mereka sembahyang ibadah, diri mereka semakin jauh dengan Allah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dalam setiap ibadah kita adanya janji. Sebab tu tuan-tuan, saya tanya tuan-tuan soalan mudah. Satu hari kita terdesak, cukup nak pakai duit contoh. Telefon korang tu, telefon saudara mau, share boleh tak pinjam duit? Aku terdesak, kalau hang tak tolong aku ni masuk penjara aku esok. Dia kata berapa nak pakai? 50,000. Aku 5 ringgit je, 50,000 tak boleh. Tak boleh, telefon orang tu tak boleh tolong, orang tu tak boleh tolong. Amal tak boleh tolong. Dia kita teringat seorang datuk tu, telefon dia, datuk bagilah saya pinjam duit 50,000. Esok kalau tak ada 50,000 mati saya masuk penjara kena gantung saya, contoh. Dia kata datuk tolong sangat-sangat. Datuk kata tak apalah, sebabkan hang dulu kawan punya pasal,
Baik yang saya dulu aku tanding luhan camping lebih aku kena benar. Dia aku belilah bagi tolong anak pakai berapa ribu, 50 ribu. Tak apalah kawan punya pasal jasa saya bagi 60 ribu. Dia kata betul ke Datuk? Betul. Datuk besok kita nak jumpa kat mana? Kita jumpa di pekeranan surah An-Nahl. Betul ni Datuk? Betul. Kita tunggu dia sebelum subuh gitu. Sebab janjinya. Kita tunggu dia sebelum subuh sebab dia janji nak tolong kita. Tunggu sampai habis tarawih, tak main-main. Dia berjanji, dia ungkap janji kita. Kita meletakkan pengharapan tuan-tuan. Tunggu tak main-main lah. Saya nak tanya tuan-tuan, kawannya macam ni. Selepas daripada perjanjian itu tuan-tuan dikhianati, kita dengan dia semakin dekat atau semakin jauh? 2 saat soalan mudah. Semakin dekat, semakin jauh? Sebab dia mengkhianati janji. Sebab tu Nabi sebut tuan-tuan, ada daripada kalangan umatku hamba Allah dalam beribadah mereka ingat nak dekatkan diri mereka pada Allah. Tetapi semakin lama mereka beribadah, rupanya semakin diri mereka jauh dengan Allah. Sebab dalam ibadah kita berjanji, di luar ibadah tuan-tuan kita sendiri mengkhianati janji kita dengan Allah. Apa janji kita kepada Engkau wahai Allah? Kami berjanji untuk mengabdikan diri ini, mentaatkan diri ini. Lepaslah yang tuan-tuan kita sendiri buat perkara yang jauh dan melanggar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauh ataupun dekat tuan-tuan diri kita dengan Allah. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain, termasuklah ibadah haji kita tuan-tuan. Di antara ikrar perjanjian kita seperti mana yang kita sebut labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ini kita janji tidak akan kami sekali-kali mensyirikkan kamu wahai Allah. Balik tuan-tuan daripada haji, kita lebih memberikan ketaatan kepada makhluk lebih daripada Allah. Kita lebih gerun dengan perjanjian ataupun lebih gerun dengan ancaman manusia daripada ancaman neraka Allah Subhanahu wa taala. Macam mana perjanjian kita tuan-tuan? Sebab dalam ibadah puasa ni kata ulama, dalam bulan Ramadan itu Allah sendiri letakkan matlamat yang perlu kita buat supaya kita beribadah dalam keadaan ada benda yang kita nak capai, ada aim, ada goal dia tuan-tuan, ada sasaran dia. Mudah-mudahan tuan-tuan apa yang Nabi ajar kita, al-ilmu imamul amal, betul-betul bersemadi dalam jiwa dan amalan kita. Nabi sebut ilmu yang ada pada tubuh badan seorang manusia itu akan bersifat untuk memimpin amalan-amalan dia. Kalau kita tak ada ilmu tuan-tuan, bermakna amalan kita tidak dipimpin oleh ilmu yang benar. Sebab itulah tuan-tuan, kadang-kadang orang boleh beribadah tetapi tak tahu apa matlamat dia beribadah, tak tahu apa tujuan dia beribadah. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah, ni Ramadan tuan-tuan, esok ke malam ni wallahu a'lam bisawab akan datang kepada kita tuan-tuan. Mudah-mudahan kita beramal, kita beribadah dalam keadaan ada ilmu yang cukup faham, supaya tuan-tuan setiap benda yang kita buat dalam amalan kita ni tuan-tuan, kita boleh menjiwai dengan sebenar-benarnya. Kalau kita faham dengan sesuatu ilmu dan kita beramal dalam keadaan faham tuan-tuan, sebab itulah barunya datang seperti mana ulama sebut, orang yang beribadah ada yang dapat halawatul iman, ada juga orang yang beribadah tapi tak rasa kemanisan iman. Sebab beribadah dalam keadaan tuan-tuan tidak faham, bahkan tuan-tuan dia macam ulama antaranya tuan-tuan Imam Abu Muslim Al-Qawlani, ketika mana hanya sekadar mensyarahkan kalimah Allahu Akbar yang kita guna dalam sembahyang. Kata ulama ni tuan-tuan, kalimah Allahu Akbar yang kamu sebut ketika mana kamu mengangkat takbiratul ihram, kalimah Allahu Akbar yang kamu sebut ketika mana kamu nak rukuk dan nak sujud itu, bukan hanya kalimah itu dipenjarakan di dalam sembahyang kamu semata-mata. Sedangkan kalimah Allahu Akbar itulah kalimah yang Nabi bawa luar daripada sembahyang dia. Bahkan Nabi pilih jalan perjuangan. Nabi nak meninggikan kalimah Allahu Akbar, Nabi pilih jalan perjuangan tuan-tuan. Kita hanya kenal kalimah Allahu Akbar waktu nak sembahyang saja. Membesarkan Allah tuan-tuan, bahkan memberikan pengetahuan pada orang bahawa Allah Tuhan yang Maha Besar. Nabi pilih jalan perjuangan. Tuan-tuan tengok setiap siri peperangan yang dipimpin oleh Nabi kita sendiri, mesti Nabi memulakan tuan-tuan dengan kalimah Allahu Akbar. Tuan-tuan tengok seorang sahabat Nabi yang bernama Anas bin Nadar gugur syahid dalam satu peperangan ketika mana usia 18 tahun. Sampai tuan-tuan sahabat Nabi tak kenal ini Anas bin Nadar, kerana hancur daripada atas sampai ke bawah muka dia tuan-tuan.
tuan-tuan. Kerana ditikam kata ulama, antaranya Imam Ibn Hisham sebut dalam Sirah Ibn Hisham, Anas bin Nadar tuan-tuan hancur tubuh badannya daripada atas kepala sehingga hujung jari kaki hancur kerana dihentak, ditikam dengan 80 tikaman tombak. Kata ulama tuan-tuan, ketika mana tikaman demi tikaman ini menembusi badan Anas bin Nadar, kalimah yang disebut adalah kalimah yang sama kita sebut, yakni kalimah Allahu Akbar. Allahu Akbar, ditikam kali pertama Allahu Akbar dia menjerit, kali kedua Allahu Akbar dia menjerit, sampailah kata ulama bila sampai tuan-tuan tikaman yang ke-80 dia tak sempat nak menghabiskan kalimah Allahu Akbar. Sebaliknya baru sempat sebut Allah, terus Allah izinkan dia meninggal tuan-tuan. Sebab tu sebahagian ulama sebut tuan-tuan dalam kitab sirah, malaikat yang turun tuan-tuan memberikan penghormatan ketika mana nak mengiringi ruh Anas bin Nadar ini untuk bertemu dengan Allah. Malaikat ini melengkapkan dulu kalimah Allahu Akbar dia itu.